Persoalan membabitkan Ya'juj dan Ma'juj menjadi misteri yang paling hangat diperdebatkan pengkaji termasuk ilmuwan Islam sejak ribuan tahun berikutan ia menyimpan rahsia terbesar mengenai pengakhiran hidup manusia di dunia ini. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan sudah wujud ribuan tahun lalu dan terus hidup pada waktu ini, serta ia akan muncul semula untuk memusnahkan manusia ketika dunia terlalu hampir dengan kiamat. Cerita berkenaan bukanlah dongeng lantaran peristiwa itu dicatatkan dalam hadis dan nas Al-Quran yang diimani seluruh umat Islam. Antaranya menerusi ayat ke-96 dan 97 surah Al-Anbiya. Allah berfirman bermaksud, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan sudah dekatlah kedatangan janji yang benar iaitu kiamat, maka tiba-tiba terbeliaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Tembok Zulkarnain. Asal kewujudan Ya'juj dan Ma'juj pula tertera dalam ayat ke-92 hingga 98 daripada surah Al-Kahfi yang bermaksud, kemudian dia, Zulkarnain, menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga apabila dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding di antara mereka? Zulkarnain berkata, apa yang dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku dapat membuatkan dinding di antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan besi. Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua-dua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak boleh mendakinya dan mereka tidak boleh melubangkannya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat daripada Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, iaitu kiamat, dia akan menjadikannya hancur, luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj. Justru, penyelidik berusaha mencari lokasi berkenaan dengan harapan menggunung untuk melihat sendiri apa atau siapakah Ya'juj dan Ma'juj itu. Akan tetapi, walaupun banyak kajian dan ekspedisi dijalankan, tiada satu pun lokasi yang benar-benar disepakati sebagai lokasi tembok menghadang Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa lokasi yang berkemungkinan menjadi wilayah Ya'juj dan Ma'juj antaranya terletak di Samarkand dan India, sekitar pegunungan Kaukasus, dan di Turki. Kekuatan yang luar biasa. Selain itu, terdapat juga pendapat bahawa Ya'juj dan Ma'juj terus hidup dan berkembang biak hingga kini sebagai bangsa tertentu. Ilmuwan Islam Sayyid Qutb misalnya berpandangan Ya'juj dan Ma'juj mungkin bangsa Tatar dan Mongol. Kronologi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman bermula selepas kematian Dajjal yang dibunuh oleh Nabi Isa AS. Selepas tembok binaan Zulkarnain hancur, Ya'juj dan Ma'juj muncul dan mendatangkan kerosakan yang teramat besar di muka bumi.
Kekuatan mereka dikatakan terlalu luar biasa dan terlalu hebat sehingga tiada siapa yang mampu menewaskan makhluk itu. Nabi Isa AS memerintahkan manusia yang masih beriman berlindung di kawasan pergunungan bagi mengelak menjadi mangsa Ya'juj dan Ma'juj. Selepas itu baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah membinasakan mereka dengan mengutuskan ulat yang menyerang bahagian belakang badan mereka sehingga mati. Selepas bangsa Ya'juj dan Ma'juj mati dan menjadi busuk, Allah mengutuskan seekor burung besar untuk mengangkut dan membersihkan mayat itu dari bumi.